Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Perihal Dunia. Sebelum ini terdapat seorang penonton yang bernama Logic Mind mencadangkan untuk saya mereact video bertajuk Wonderful Indonesia Emerald of the Equator. Dan video ini telah dipublishkan oleh channel The New World. Indonesia kaya dengan kecantikan alam semula jadi dan tidak kurang duga ia sesuai untuk aktiviti-aktiviti pelancongan serta sukan bertaraf dunia, dan ia mampu menarik lebih ramai pelancong ataupun pengunjung datang ke Indonesia sekaligus meningkatkan ekonomi. Dan dalam video Wonderful Indonesia Emerald of the Equator ni, ia mengetengahkan tentang kecantikan dan keindahan alam yang terdapat di Indonesia. Mari sama-sama kita saksikan. Selamat datang ke channel Perihal Dunia PHD. Sebelum memulakan kisah pada hari ini, anda dijemput untuk menekan butang like, subscribe dan share. Raja Ampat. Adakah Raja Ampat ni merupakan satu kawasan kepulauan? Kalau kita tengok kat sini banyak pulau dan airnya jernih. Mungkin ada sesiapa yang boleh bagi tahu saya di mana Raja Ampat ni? Kita teruskan. Boleh tengok tu orang sedang berkayak, tapi ambil gambar daripada drone pun boleh nampak pasir di bahagian bawah. Astagfirullahaladzim, cantiknya. Kita tengok Raja Ampat ni bukan sahaja pulau yang cantik, malah ada kawasan terumbu karang yang sangat terpelihara. Kalau kita nampak kat sini, ikan-ikan masih banyak. Semoga ia berkekalan lah, sebab dengan keadaan kita tahu dunia dilanda global warming, jadi seharusnya tempat-tempat macam ni dipelihara. Komodo National Park merupakan salah satu national park yang antara yang popular di dunia disebabkan dengan adanya biawak komodo. Tapi saya ada baca ataupun saya ada melihat satu dokumentari berkenaan dengan Komodo National Park, di mana terdapat ura-ura bahawa penduduk di Komodo National Park ni ingin dipindahkan bagi memelihara biawak komodo ni lah, ataupun dipanggil Komodo Dragon. Tetapi penduduk-penduduk ni tak mahu pindah kerana mereka menganggap mereka adalah sebahagian daripada ekosistem di Komodo National Park, dan Komodo National Park ni juga terdiri daripada beberapa pulau. Jadi, jom kita teruskan. Ini adalah Komodo Dragon, biawak satu-satunya biawak ataupun dragon yang terbesar lah di muka bumi.
ternyata Komodo National Park ni tidak hanya bergantung kepada populariti biawak Komodo saja atau Komodo Dragon, tapi juga dengan ekosistem lautan yang kita tengok dengan penyu dan terumbu karang serta ikan-ikan yang ada di kawasan tu. Carstensz Pyramid. Adakah saya sebut nama ni dengan betul? Adakah ni kawasan pergunungan? Apabila saya tengok video ni, saya nampak seolah-olah video berkenaan dengan Gunung Everest. Mungkin ada sesiapa sahabat-sahabat yang boleh bagi tahu kepada saya di mana Carstensz Pyramid, The Seven Summits ni berada. Boleh tinggalkan komen di bawah. Ada salji. Ternyata Indonesia mempunyai kawasan bersalji. Saya baru tahu sebenarnya. Memang menakjubkan. Dan kalau ini kawasan bersalji, di mana tempat ni? Mungkin ada seseorang boleh sponsor saya ke sini. Dan saya nampak kelihatannya tempat ini seperti berada di kawasan pergunungan. Jom kita teruskan. Kita tengok di Indonesia pun ada tempat yang sesuai untuk buat aktiviti surfing. Saya rasa kerajaan Indonesia perlu mengembangkan lagi potensi kawasan Mentawai Island ni. Sebab biasanya aktiviti surfing ni banyak dilakukan di negara-negara Eropah. Mungkin dengan menarik ramai surfers bertaraf dunia ke Mentawai Island ni boleh meningkatkan ekonomi setempat. Dan kita tengok air dengan air yang jernih, memang ini sangat menakjubkan. Jom kita teruskan lagi. Ini Ijen Crater. Adakah ni kawasan gunung berapi? Kalau saya, apa yang saya tahu dengan warna-warna kuning macam ni adalah, kuning ni adalah sulfur yang biasanya terdapat di gunung berapi. Kalau tadi tu, kalau itu adalah api dari gunung berapi tu sangat cantik biru. Susah kita nak jumpa kawasan gunung berapi yang apinya berwarna biru. Okey, kita teruskan. Betul lah. Yang tadi tu adalah sulfur, kawasan, mungkin tadi adalah kawasan pelumbungan sulfur di Indonesia. Jom kita teruskan lagi.
Sewu Waterfall. Tinggi ya? Ini memang betul-betul waterfall ni. Mungkin anda boleh bagi tahu saya berapa meter ketinggian Tumpak Sewu Waterfall ni. Kalau di Malaysia kita panggil sebagai air terjun lah. Kalau di Indonesia saya tak tahu dipanggil apa. Tapi memang tinggi, dan kalau kita tengok kat sini mungkin kawasan ni terletak di pedalaman. Tapi saya tak tahu sama ada betul ataupun tidak ini hanyalah telahan saya. Mari kita teruskan lagi. Prambanan Timothy Temple Compound yang ke-6 terbesar di dunia bagi Hindu Temple. Dan sememangnya kawasan Nusantara ni dulu penduduknya pernah menganuti agama Hindu Buddha sebelum kedatangan Islam. Dan masih lagi terdapat, terutamanya seperti di kawasan Bali, penduduknya masih mengamalkan agama Hindu. Di Malaysia pun ada tempat peninggalan candi, tapi tidaklah sebesar di Indonesia. Dan candi Malaysia ni masih terdapat di kawasan Sungai Petani, Kedah. Mari kita teruskan. Okey, kalau tadi kita tengok pengaruh agama Hindu, sekarang kita tengok pula pengaruh agama Buddha. Di Candi Borobudur serasa ni, world largest Buddhist temple, bukan di China, di Indonesia rupanya sebenarnya, yang terbesar di dunia. Okey, mari kita teruskan. Mount Rinjani. Boleh bawa basikal naik ke atas gunung Rinjani ni. Hebat. Ini kali pertama saya tengok orang mendaki gunung menunggang basikal. Okey, kita teruskan. Di Laut Bandar, apabila tengok anak-anak ni berenang, menyelam, saya teringat satu suku kaum yang ada di Malaysia, Indonesia dan juga Filipina, iaitu kaum Bajau Laut. Okey, kita teruskan. Kita tengok ikan boleh berada di suatu tempat dan penyelam pun boleh ambil gambar dengan mudah. Ikan tu tak lari. Dahsyat. Okey, selesai sudah kita menonton keindahan alam
yang tajuk Wonderful Indonesia Emerald of the Equator. Memang saya tak dapat nafikan kecantikan alam ni, dan keindahan alam macam ni memang susah nak dapat di Malaysia, terutama gunung berapi. Seperti yang kita semua tahu, Malaysia tidak terletak di dalam lingkaran api Pasifik, jadi tidak ada gunung berapi di Malaysia. Dan sesetengah tempat ni memang sesuai dijadikan sebagai tarikan utama aktiviti seperti sukan di dunia. Contohnya macam tadi kita tengok surfing activities, dan juga boleh bawa bukit dan mungkin boleh jadi World Mountain Bike Championship di kawasan gunung tadi tu. Jadi setakat ini saja review pada hari ini, dan jangan lupa like, subscribe dan share channel Perihal Dunia. Sebelum tu, jangan lupa komen di bawah, ataupun anda ada cadangan, boleh tinggalkan komen juga di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.